Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ni Kak. Kak Syida ganti Kak Riza sekejap. Dia ada urusan. Okey. So Kak Syida buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqih fid din wa ta'lim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah petang ni kita akan sambung kepada ayat ke-63 seperti mana yang disebarkan nota yang disediakan di dalam grup berkenaan dengan ibadur Rahman. Ustaz kan? Betul kan Ustaz ya? Kita mula 61 dulu Kak, sekejap Kak. 61, 62. Ustaz, bahasa Ustaz. Ha? 62 sudah kan? Belum Kak. Belum lagi. Sampai ayat 60 kan? Betul Ustaz. Minggu lepas sampai 61 Ustaz masuk sikit je. Ya. Okey, boleh? Betul. Betul tak? Ya, betul Ustaz. Okey. Kata dah masuk kan minggu lepas kan? Tak habis lagi Kak. Okey, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah satu-satunya yang layak diberikan segala puji-pujian. Dan berikutnya kita mengucapkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah di atas izin Allah pada petang ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas surah Al-Furqan, yang mana suratul Furqan ini merupakan surah yang dikategorikan dengan surah Makkiyah. Surah Al-Furqan ini merupakan surah yang ke-25 di dalam susunan surah-surah Al-Quranul Karim, yang berada pada juzuk yang ke-19, yang mana insya-Allah pada petang ini kita akan menyebutkan, kita akan sama-sama mengambil petunjuk, mengambil teladan, mengambil panduan dari dua ayat ini adalah ayat-ayat yang dijadikan sebagai adillah, yang dijadikan sebagai dalil-dalil, bukti ataupun tanda yang menunjukkan kepada wahdaniyah, yang merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang kita maksudkan adalah ayat nombor 61 dan juga ayat nombor 62.
Jadi ayat 61 dan 62 ini kita boleh jadikan ia sebagai bukti yang ke-8. Ya, bukti yang ke-8, dalil yang ke-8 yang menunjukkan bahawasanya Allah ini satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan lain yang berhak dan patut disembah. Okey, apa bukti pada apa bukti yang ke-8 pada ayat 61 dan 62 ini? Kita letakkan ia pada tajuk penciptaan pada kejadian langit, ya, pada kejadian langit menunjukkan tentang bukti yang ke-8. Kejadian langit di sini kita bahagikan dia kepada 3. Kejadian langit itu maksudnya adalah bukan menceritakan tentang langit itu, tetapi Allah menyebut secara spesifik dekat langit itu Allah jadikan ia tempat an-nujum, iaitu tempat bintang-bintang beredar. Okay. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang kejadian al-qamar, bulan. Lepas tu tentang bulan, tentang matahari dan bulan. Kemudian Allah menyebutkan tentang perubahan, pertukaran malam, tukar jadi siang, siang tukar jadi malam. Okey, itu adalah perincian daripada ayat 61 dan ayat 62. Jadi untuk kita lebih memahami ayat 61 dan 62 seperti pendekatan kita sebelum ini, kita bacakan terlebih dahulu ayat 61, lepas tu kita lihat kepada terjemahan ayat. Okey, ayat 61, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, kalau tak ada mushaf, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 365. Muka surat 365 yang berada pada baris yang ke-7, baris yang ke-8, baris yang ke-9 dan baris yang ke-10. Akan menemukan ayat 61 dan ayat 62. So boleh sesiapa yang sukarela untuk membacakan ayat 61 terlebih dahulu, silakan. Siapa nak baca? 61. Cuba ya. Ya Kak, silakan Kak. 61 ya. Kita baca boleh lepas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Okey, alhamdulillah. Okey, terjemahan ayat dia Kak, silakan 61. Maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bintang dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Okey. Jazakillahu khairah atas bacaan ayat dan terjemahan. Okey, ayat nombor 61, Allah memulakan dengan menyebutkan Allah ini adalah Tuhan yang maha berkat. So tabaraka adalah kalau kita tengok pada terjemahan, diterjemahkan maha berkat Tuhan. Okey. Kenapa letak maha berkat Tuhan? Kerana perkataan tabaraka sebenarnya membawa makna yang lebih mendalam daripada kalimah barakah. Okay, so tabaraka sebenarnya adalah mubalaghatun minal barakati. So perkataan tabaraka merujuk kepada keberkahan Allah yang melimpah-limpah.
Oleh itu kita terjemahkan ia sebagai Maha Berkat Tuhan. Itu Maha Berkat tu maknanya makna yang Maha Berkat Allah ni berkat Allah yang bersangatan. Bersangatan berkat. Itulah makna tabaraka. Okay. Tabaraka, kalau kita masih ingat, bila kita pernah jumpa sebelum ini, sebab ini dah kelas yang ke siri yang ke-18. Okay. Maknanya sebelum ini kita pernah jumpa perkataan tabaraka. Masih ingat lagi pada ayat nombor berapa yang Allah kata tentang tabaraka? Masih ingat tak tabaraka? Allah sebut pada ayat nombor berapa? Ayat sebelum ini. Okey. Sebab dah terlalu jauh, okey tak apa. Ayat yang pertama sekali dalam surah Al-Furqan, kita boleh lihat muka surat 359 dalam surah Al-Furqan, Allah telah memulakan menyebut Allah ini adalah Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Pada ayat yang pertama kita ada jumpa tentang tabaraka. Okay, tolong rujuk ayat pertama muka surat 359. Lepas tu ada sekali lagi kita pernah jumpa kalimah tabaraka. Ayat nombor berapa? Siapa masih ingat? Ayat 10 Ustaz. Okey, jazakillahu khaira. Okey, kita jumpa tabaraka pada ayat yang ke-10. Kita jumpa sekali lagi perkataan tabarakalladzi insya'a. Pada ayat yang ke-10, kita boleh lihat ayat ke-10 ini muka surat 360. Dia berada pada baris 3 yang terakhir ke surat 360. Kita jumpa perkataan tabaraka buat kali yang kedua di dalam surah Al-Furqan. Dan alhamdulillah petang ini kita jumpa buat kali yang ketiga pada ayat nombor 61. Allah mengulang buat kali yang ketiga bahawa Allah itu adalah Maha Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Siapa masih ingat ketika mana kita bincangkan kalimah tabaraka pada ayat yang pertama dulu, apa sebenarnya makna Allah itu adalah Maha Berkat? Masih ingat? Siapa ingat makna Maha Berkat? Ingat tak? Ayat 1 tu keberkatan banyak. Apa makna Maha Berkat? Apa makna berkat lah? Maksudnya apa makna berkat? Kebaikan yang berterusan. Okey, kebaikan yang berterusan. Okey, lagi apa makna berkat? Yang lain adalah okey. Perkataan yang banyak. Okey. Perkataan yang memberi manfaat. Okey, jazakillahu khairan. Okey. Tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, untuk kita ulang sekali lagi apa yang kita pernah belajar. Okey, kita tengok tanda tak yang kata Maha Berkat. Okey. Saya tunjukkan tuan-tuan, tapi ini adalah nota saya dalam suratul Mulk lah. Sebab kita kan jumpa dalam suratul Mulk kan Allah mengatakan dia itu adalah Tabarakalladzi biyadihi. Okey, saya tunjukkan makna berkat itu apa, seperti mana yang para ulama ulas. Okey, begini. Okey, nampak tak saya paparkan dekat skrin Zoom? Nampak ya? Okey, berkat tu apa? Okey, ini sekali lagi kita ulang. Okey. Menurut Al-Imam Qurtubi, okey, dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan perkataan tabaraka adalah satu pola kata daripada menggunakan wazan tafa'ala. Tabaraka maknanya tafa'ala, yang membawa maksud keberkahan yang banyak dan melimpah-limpah. Ini seperti yang kita ulas tadilah. Kalau sebut tabaraka ni maknanya adalah mubalaghatun minal barakah. Maksudnya bukan barakah yang
sikit-sikit tapi barakah yang banyak dan dia melimpah-limpah. Okay, ini ulasan Al-Imam Al-Qurtubi. Okey, apabila kita lihat perkataan barakat seperti yang dikupas oleh para ulama, apabila sebut perkataan barakah, yang pertama ia membawa makna kasratul khairi wa ziyadah. Okey, maksudnya barakat ini bermaksud kebaikan yang banyak, dan dia banyak tu bukan banyak yang statik, tapi banyak yang berkembang. Dia banyak yang bertambah-tambah. Itu makna berkat yang pertama. Maknanya berkat ni, ingat, kata kuncinya adalah kebaikan, al-khair. Kita boleh terjemah di bahasa Melayu macam manfaat, faedah. Itulah makna berkat. Jadi Allah ni adalah sumber kepada memberikan kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak, faedah yang banyak. Dan faedah yang banyak, manfaat banyak, kebaikan banyak tu ia akan berkembang-kembang. Dia bukan statik saja, dia boleh bertambah-tambah. Okay. Makna yang kedua, berkat di sini adalah merujuk kepada kebaikan yang tetap. Subutul khair, kebaikan yang tetap. Dan dia akan berterusan sampailah bila-bila. Makna barakah yang kedua adalah Allah kalau dia kurniakan kebaikan, dia bagi manfaat, dia bagi faedah, faedah itu dia tidak hilang. Maksudnya dia bukan hanya dapat pada zaman Nabi saja, contoh. Kan, dia berterusan, yang tetap ada. Okey, dia seperti mana kita kata apa yang paling berkat yang pernah Allah turunkan kepada kita. Apa yang paling berkat yang Allah turunkan kepada kita? Apa contoh kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap ada sampai bila-bila? Apa dia contoh yang Allah berkat? Yang Allah bagi keberkatan kepadanya. Okey. Ada siapa jawab ni? Okey, Puan Liana jawab. Okey, dia sebut Quran. Okey, benar. Jazakillahu khairah. Salah satu dalam banyak perkara yang Allah berkati adalah pada Al-Quran. Waktu ayat pertama kita jumpa tentang Allah tu Maha Berkat yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi kita jadikan study case Quran ya. Okey, Quran itu memang Allah kata dia mubarakah. Dia memang diberkati. Okey. Jadi cuba kita pakaikan, kita gunakan Quran itu adalah sesuatu yang Allah berkati. Cuba gunakan Quran itu pada dua definisi. Kalau kita sebut tadi, berkat tu apa? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang berkembang. Jadi Al-Quran ni mengandungi apa? Kita kata Al-Quran adalah diberkati, mubarakah. Betul? Okey, jadi Al-Quran adalah diberkati. Okey. So, kenapa orang kata Quran ni berkat, Quran ni berkat? Maknanya Quran ni apa? Quran ini mengandungi kebaikan yang banyak. Kebaikan dalam Quran tu, manfaat dalam Quran tu dia sentiasa akan ada. Dia sentiasa bertambah-tambah. Makna kedua, kalau kita ambil Quran itu adalah sesuatu yang Allah mubarakkan, sesuatu yang Allah berkati. Maknanya Al-Quran itu adalah, dalam Quran itu, pada Quran itu ada kebaikan yang tetap dan dia berterusan. Okey, tuan-tuan jelas tentang makna barakah. Okey, kalau kita spesifikkan lagi, apa keberkatan Al-Quran tu, apa kebaikan banyak tu? Kita kata seperti pahala, manfaat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi itulah sedikit sebanyak perkataan Al-Barakah. Jadi kalau kita lihat ulasan Al-Ghalib Al-Asfahani dalam Mufradat, beliau mendefinisikan, beliau mengatakan barakah ini adalah subutul khairil ilahi fi syai'i, kebaikan ilahi yang tetap yang ada pada sesuatu. Okay, itulah makna berkah. Jadi saya tak perlu untuk mengulas dengan lebih panjang.
kerana kita dah ulas sebelum ini pada ayat pertama, siri yang pertama tentang perkataan barakah. Jadi dalam Al-Quran ya, kita ringkaskan. Okey. Dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa perkataan tabaraka, Allah ulang dia sebanyak 9 kali. Jadi kalau dalam Quran kita nak cari perkataan berkat, tuan-tuan boleh jumpa perkataan berkat di dalam Quran ini Allah menggunakan dalam 9 bentuk. Kita akan jumpa Allah gunakan dia dalam 9 bentuk. 9 bentuk tu maksudnya kadang-kadang Allah guna perkataan baraka. Sekali je Allah guna. Kadang-kadang Allah guna dengan lafaz, dengan bentuk apa? Barakna. Kami telah berkati. Ada 6 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan 9 kali di dalam Al-Quran Allah mengulang dengan kalimah apa? Perkataan apa? Tabaraka. Okey. 3 kali perkataan tabaraka dari 9 ini dia berada di dalam surah Al-Furqan. Ayat 1, ayat 10 dan ayat nombor 61. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran ada juga Allah gunakan dengan kalimah barakatin. 2 kali Allah gunakan. Okey. Tempat salin ya. Okey. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga menggunakan kalimah barakah dengan barakatuhu. Ada 1 kali Allah guna barakatuhu. Ada 4 kali Allah guna perkataan mubarakun. Ini tentang Al-Quran. Mubarakun. Ini memang berkaitan dengan Al-Quran yang mubarak. 4 kali Allah guna. Okey, kemudian sekali Allah guna perkataan burika. Sekali Allah gunakan. Lepas tu 4 kali juga Allah guna kalimah mubarakatun. Kalau tadi mubarakun ni mubarakatun. Dan yang terakhir dapatan saya kalau saya merujuk dalam Al-Mu'jam, Mu'jam Al-Mufaharras lil Alfazil Quran, memang kita jumpa 9 bentuk ni saja. Ini saya jumpa 9 lah. Mungkin ada yang lebih saya tak temui, nanti Allah maklumkan. Yang akhir sekali Allah gunakan perkataan mubarakan. Ada 4 kali di dalam Al-Quranul Karim. Okey, cukup penjelasan sekadar ini untuk menerangkan tentang kalimah berkat di dalam Al-Quran. Dan kalau kita jumpa ya, 9 kali tabaraka semua merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan tabaraka dalam Quran melainkan dia memang Allah nak sebut tentang dirinya. Tapi kalau perkataan lain, Allah menyandarkan berkat itu kepada selain dia lah. Contohnya Tuhan kata Quran itu mubarakun. Itu dah beza. Tapi kalau jumpa tabarakah, dia memang merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita selesai maklumat ni. Okey, jadi kita teruskan kepada ayat itu. Allah mengatakan ayat tadi itu Allah mengatakan wa huwallazi, Allah kata tabarakalladzi. Okey, maha berkat Allah. Maknanya Allah ni bagi kebaikan yang banyak. Allah memberikan kebaikan yang tetap yang ada pada apa? Yang ada pada allazi ja'ala fis sama'i buruja. Allah kata ja'ala fis sama'. Allah kata yang telah menjadikan di langit. Allah kata dia telah menjadikan di langit. Di langit ni merujuk kepada tempat yang sangat tinggi. Apa dia? Buruja, iaitu tempat-tempat peredaran bintang. Buruja maknanya bintang. Ia adalah jamak bagi perkataan burjun kan? Burjun. Itu yang kita ada tempat namanya Burjun Khalifah. Okay. Burujun adalah bintang. Allah jadikan di langit ni ada burujan, iaitu bintang. Kemudian Allah mengatakan waja'ala fiha siraja.
Dan Allah jadikan pada langit itu adanya siraja. Allah tak sebut apa yang siraja itu. Tapi Allah menyebut tentang makhluk dia yang ada di langit itu, yang Allah jadikan dia ini fungsinya adalah seperti pelita. Dalam terjemahan kita, dia terjemah matahari. Tapi dekat ayat itu, Allah menyebut tentang fungsi kepada matahari itu adalah siraja. Siraja ni macam pelita. Siapa ada terjemahan dia siraja, diterjemahkan apa siraja? Siraja diterjemahkan sebagai siraja, dia merujuk kepada matahari lah. Kalimah matahari, kita selalu dengar perkataan syam kan? Kita jumpa perkataan asyamsu. Kita jelaslah. Asyam iaitu matahari. Syamsun. Asyamsu. Tapi dalam ayat 61, kita tak jumpa perkataan asyamsu kan? Tapi Allah guna apa? Allah guna siraja. Siraja tu sebenarnya adalah matahari yang fungsinya sebagai siraj, sebagai pelita, sebagai lampu. Itu siraja. Kemudian di langit itu ada apa? Wa qamara. Allah sebut bulan munira, yang menerangi. Maknanya yang memberikan cahaya. Itu adalah bulan. Bulan kita tahulah qamar itu bulan. Yang munira, sifat dia iaitu yang menerangi. Okey. Jadi ayat yang sirajan tadi merujuk kepada matahari. Kemudian Allah baru menyebut tentang bulan. Okey. So ayat 61 ni, kesimpulan dia adalah tanda bukti Allah ini dia maha berkat. Allah telah jadikan di langit ini ada apa? Allah jadikan di langit ni 3 lah. Yang pertama adalah an-nujum, iaitu buruj, bintang. Kemudian di langit ni Allah jadikan apa? Adanya matahari, iaitu siraja. Kemudian yang ketiga Allah jadikan di langit ni adanya bulan, al-qamara. Qamar munir, al-qamaru al-munir ataupun qamaran munira. Okey, dapat tiga bukti, 3 perkara yang memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Tak ada orang yang boleh menafikan tentang fungsinya bintang, burujan. Okey. Sebelum ini kita ada menerangkan tentang fungsi bintang, tak perlu kita ulang, tapi kita ulang kita ulang kembali. Ingat, fungsi bintang ni hanya 3 saja. Iaitu yang pertama dijadikan sebagai menghiasi langit. Dekat sini siraja ni memang pergi kepada mana menghiasi langit. Nombor 2 adalah untuk apa? Dijadikan sebagai kompas, dijadikan sebagai petunjuk bagi sesiapa yang berada di daratan, yang berada di lautan. So kalau mereka nak guna kompas, mereka boleh lihat kepada bintang. Dan yang ketiga, bintang ini Allah gunakan untuk alat merejam mana-mana syaitan yang mencuri berita dari langit. Itu 3 fungsi bintang. Tapi dekat sini siraja nak pergi kepada bukti untuk menghias langit ini supaya langit ini terang, cantik. Dan tapi di sini sebenarnya bukan buruja tadi. Yang buruja tadi maksudnya 3 fungsi lah tentang bintang tu. Kemudian Allah menyebut tentang matahari, Allah menyebut tentang bulan. Okey, selesai tentang ayat 61. Jadi saya harap tuan-tuan tahu 3 perkara ini. Memang kita tak perlu ulas panjang sebab semua orang faham tentang adanya bintang, matahari dan juga bulan. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi.
pada ayat nombor 62. Okey, boleh baca ayat nombor 62? A'udzubillah. Ayat nombor 62. Wa huwal ladzi, siapa nak baca ayat 62 ni? Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat, memikirkan kebesarannya atau mahu bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Okey. Ayat nombor 62, jazakillahu khairah wa syaira. Okey, ayat nombor 62 ni Allah menjelaskan lagi yang Allah yang maha berkat tadi, maha berkatnya Allah tadi, kita tahu ada pada langit, 3 perkara ada pada langit itu. Dan maha berkatnya Allah ini lagi, Allah terangkan lagi ayat 62. Wa huwal ladzi, dan dialah, okey, allazi, yang menjadikan, ja'ala, yang telah menjadikan al-laila, iaitu malam, dan Allah itu juga telah menjadikan wan-nahar, iaitu siang. Malam dan siang ni Allah jadikan ia bentuk bagaimana? Khilfatan, yang silih berganti. Silih berganti tu maksudnya tukarlah, lepas datang malam, nanti muncul siang. Kemudian datang malam, muncul balik siang. Begitu dia silih berganti. Okey. Kemudian Allah jelaskan kejadian malam dan siang ini yang silih berganti tadi sebenarnya ada tujuan dia. Ada fungsi dia sebenarnya. Liman, untuk sesiapa, arada, yang ingin, ayyadzakkara, yang mahu, yang ingin apa? Beringat. Okay, menjadikan pertukaran malam siang ni sebagai peringatan untuk dia mengingatkan, iaitu dia memikirkan. Memikirkan tentang apa? Memikirkan tentang Allah itu. Tentang Allah itulah satu-satunya yang boleh menjadikan langit dan bumi, yang boleh menjadikan pertukaran malam dan siang lah. Kemudian yang kedua Allah kata au arada syukura, atau mahu bersyukur di atas nikmat yang Allah telah jadikan tadi. Okey. Ayat nombor 62 ni kita menemukan contoh lain yang menunjukkan bahawa Allah ini adalah tabaraka. Apa dia? Allah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Okey. Apa perkaitan ayat 62 ni dengan ayat 61? Perkaitan dia, kalau kita lihat tadi kan Allah ceritakan tentang matahari kan. Lepas tu Allah sebut tentang bulan. Ada perkaitan tak dengan malam dan siang? Kita berganti tu Ustaz. Okey, menunjukkan bahawasanya ayat nombor 62 ni pun sebenarnya dia nak memperincikan lagi lah tentang, kita tahu kan apabila munculnya matahari, terbitnya matahari, maknanya datangnya an-nahar, siang. Apabila kita nampak bulan, kita nampak bintang, menunjukkan adanya malam. Okey, sekarang kita nak perincikan sedikitlah. Macam mana kita nak memahami tukar malam jadi siang, siang jadi malam ni, dia silih berganti ni, sebagai ayyadzakkara tu maksudnya at-tadhakkur. Pertukaran malam siang ni kita jadikan dia untuk kita selalu ingat, fikir, ingat, fikir kan. At-tadhakkar, untuk kita berfikir, kita mengingati. Okey. Macam mana cara untuk at-tadhakkur? Ayyadzakkara tu maksudnya tadhakkur.
Pernah dengar tak kalimah tadzakur, tadabur, tadzakur? Orang katakan tadzakur. Okey. Tadzakur dekat sini, okey, yang pertama kita kena tulis ya. Okey, yang pertama macam mana kita boleh jadikan pertukaran malam siang tu sebagai untuk kita beringat. Ayyadzakkara. Okey, yang pertama kita boleh jadikan pertukaran malam siang itu untuk kita mengingati yang pertama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okey, kenapa dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Kerana tak ada siapa pun yang boleh ubah. Malam dia nak ubah jadi siang. Siang dia nak ubah jadi malam. Tak ada siapa-siapa yang boleh ubah dia, melainkan Allah Azza wa Jalla. Okey, beringat yang kedua adalah dari sudut mengingati mati dan hidup. Mengingati mati dan hidup. Itu beringat sudut yang kedua. Apa kaitan mati dan hidup daripada kita merenung, fikir tentang tukar malam siang ni? Kat mana perkaitan dia? Malam untuk kita tidur. Tidur Okey. tu kan mati kecil. Masya Allah. Okey. Kemudian siang untuk kita apa Kak? Untuk kita berusaha, beramal. Okey, beramal. Okey, betul. Maksudnya malam dan siang tu, malam kita tidur, kita umpama kita mati. Lepas tu tiba-tiba siang, terjaga dah siang. Menunjukkan kita ni Allah hidupkan. Jadi, pertukaran malam dan siang ni, kita boleh jadi dia sebagai mengingatkan kita tentang mati dan hidup. Okey, boleh tak kalau tuan-tuan salin, tuan-tuan catat tentang malam ni sebenarnya Allah matikan, siang ni adalah waktu Allah menghidupkan kita. Saya minta tuan-tuan tulis ya. Surah Al-An'am. Tulis surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 60. 6, ayat nombor 60, muka surat 135. Muka surat 135. Okey, tuan-tuan boleh jumpa pada baris yang pertama dan baris yang kedua. Dekat muka surat 135, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala kata, malam ni Allah buat apa pada kita? Allah kata, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Kalau kita rujuk ya, ayat 60 surah Al-An'am, kita akan jumpa Allah kata, dan dialah yang menidurkan. Dalam terjemahan kita ni, dia menidurkan. Sebenarnya ayat Quran tu kata, yatawaffakum. Wafat. Yatawaffakum, Allah telah mewafatkan kamu. Dialah yang mewafatkan kamu bil-laili, pada waktu malam. Dan Allah ni dia tahu apa yang berlaku pada waktu siang. Kemudian apabila kita terjaga je siang, Allah kata apa? Summa yab'atsukum. Kemudian Allah membangkitkan kamu daripada tidur. Tengok Allah guna perkataan apa? Wafat. Lepas tu Allah guna perkataan al-ba'su. Yab'atsukum. Lepas tu kena rujuk surah Al-An'am ayat 60, muka surat 135. Okey, baris yang pertama dan baris yang kedua. Moga-moga kita jumpa. Okey, itu untuk menjelaskan macam mana sudut nak jadikan pertukaran malam siang tu adalah untuk kita beringat. Nak ingat apa? Mengingatkan kita tentang mati dan hidup. Dan kita sokong dengan suratul Al-An'am ayat nombor 60. Okey, nombor 3. Nombor 3, beringat dekat sini, ayyadzakkara itu dari sudut mengingatkan kita tentang hari kebangkitan daripada mati. Mengingatkan kita tentang hari kebangkitan
daripada mati. Mengingatkan kita secara langsung dengan hari kebangkitan lah, sebab nanti memang kita dah mati, lepas tu kita akan terjaga selama-lamanya. Okey, itu beringat yang ketiga, sudut ketiga. Yang keempat, tentang perempuan, yang keempat, beringat dekat sini boleh kita lihat dari sudut kita buat amal. Mengingatkan kita tentang al-amali. Mengingat kita tentang amal. Kenapa dengan amal? Apa kaitan tukar malam siang ni mengingatkan kita tentang aku kena buat amal. Saya kena buat amal. Tuan-tuan kena buat amal. Dekat mana? Okey. Pertama kita tahulah memang Allah jadikan malam ni untuk kita solat malam, contoh. Betul tak? Mungkin siang tak dapat nak ibadat, malam kita boleh fokus. Sebab apa? Sebab siang tu waktu kita kerja, betul tak? Sibuk kerja kulu kilir. Mungkin kadang tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak solat banyak kan. Tapi nak sembahyang sunat, fokus malam. Begitu juga sebenarnya malam dan siang ni juga dia seperti kita tahukan tentang taubat kan. Ingat tak hadis yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim, yang Nabi pernah kata begini, Allah Ta'ala ni dia selalu membentangkan tangannya pada waktu malam untuk dia menerima orang yang bertaubat yang buat salah pada waktu siang. Macam kita buat dosa pada waktu siang. Bila kita nak bertaubat? Dia gunakan malam bertaubat. Kita pula buat dosa pada waktu malam. Kita gunakan siang itu untuk kita bertaubat. Dan ada juga sebenarnya ibadat waktu malam yang kita tak boleh buat dia, tak sempat nak buat, kita boleh qadakkan. Kita boleh gantikan pada waktu siang. Pun ada kaitan. Contoh kalau macam kita tak sempat nak solat malam. Kepenatan sangat. Tertidur bangun-bangun dah subuh. So kita boleh gantikan qiyamul lail kita solat malam tu pada waktu siang. Ataupun kita tertinggal zikir-zikir harian kita waktu malam. Contoh, tuan-tuan ni jenis orang yang suka untuk baca zikir-zikir yang tertetapkan waktu malam. Maka tertinggal dia boleh ganti pada waktu siang. Itu menunjukkan bahawasanya pertukaran malam siang ni Allah jadikan dia untuk kita beringat. Kita sebut ada 4 tadi ya. Menunjukkan kekuasaan Allah, beringat tentang nanti malam aku mati, lepas tu aku hidup balik. Lepas tu mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Kemudian yang keempat, mengingatkan kita tentang peluang untuk kita mengisinya dengan amal saleh. Okey. Kemudian yang kedua kan Allah kata untuk aurada syukur, ataupun dia jadikan pertukaran malam dan siang itu untuk dia mahu bersyukur. Mahu bersyukur ni kita sudah sedia maklumlah. Maksudnya kalau kita faham nikmat adanya malam, sebab kalau kita sebut syukur mesti kita akan tahu tentang nikmat. Jadi apa yang ada pada nikmat malam, apa yang ada pada nikmat siang, kita sudah, sebelum ni kita dah pernah belajar dah. Masih ingat lagi tuan-tuan dan puan tentang Allah jadikan malam, Allah jadikan siang. Ingat tak dekat ayat mana kita pernah belajar sebelum ni? Allah katakan malam ni sebagai apa, tidur ni sebagai apa, siang tu sebagai apa. Cerita. Ingat tak? Ayat berapa? Ada. Kita pernah belajar sebelum ni. Allah sebut terang-terang. Ingat, cari ayat yang berkaitan dengan bayang-bayang. Ingat ada ayat kita sebut tentang bayang-bayang. 47 ke Ustaz? 47. Okey, jazakallah khairan. Kalau tengok ayat 47 tu, cuba Puan Syahda sebutkan terjemahan ayat tu apa? 47 tu.
bukti yang kedua kan kita belajar sebelum ni, ingat tak? Bukti yang Dan, kedua. Ayat dan, 7 tu. dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Ya, waja'alnaha nusyura. Betul tak? Bayangkan, kalau Allah jadikan malam sampai bila-bila. Bila kita nak cari rezeki, bila kita nak cari pendapatan. Kalau Allah jadikan siang aja panjang, bila kita nak berehat. Betul tak? Ada orang ni, selagi dia tak pukul, ada orang ni selagi dia tak mana, dia kerja je contoh. Begitulah. Jadi Allah ni dia maha mengetahui, dia ciptakan kita, dia tahu. Dia tahu manusia ni dia perlu apa. Dia perlu waktu malam untuk dia tidur, untuk dia berehat. Dia jadikan siang ni untuk apa? Untuk dia aktif, untuk dia berusaha mencari rezeki dia. Tengok tak? Jadi daripada ayat itu yang kita nak kuatkan ayat 62. Allah kata malam ini, pertukaran malam siang ini untuk kita jadikan sebagai ruang untuk kita mengenang nikmat-nikmat itu supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu cara untuk kita kenang nikmat Allah, banyaknya nikmat Allah bagi pada kita adalah pada kita mengingati pertukaran malam dan siang. Itulah seberingkas penerangan bagi ayat yang ke-62. Jadi kesimpulan dia adalah ayat 61 dan ayat nombor 62 ini adalah bukti yang ke-8 yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini adalah Tuhan satu-satunya ilah yang layak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang layak untuk diibadahi melainkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Ada sebarang penambahan atau pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi dengan ayat yang ke-63. Ada sebarang penambahan setakat ni boleh ikut. Sempat catat ayat-ayat rujukan yang lain. Okey, kalau tuan-tuan yang ikuti melalui aplikasi Zoom ni, tuan-tuan boleh lihat dekat ruangan chat Dekat ruangan chat ni kita ada rakan-rakan kita yang telah letakkan ayat-ayat tambahan yang kita sebut daripada dari surah-surah yang lain. Boleh ambil. Lepas tu nanti mungkin boleh letakkan juga dekat ruangan komen. Dah, saya letak dah. Okay. Di Facebook. Okey, di FB. Okey, kalau tiada apa-apa penambahan maklumat, tiada apa-apa pertanyaan, jadi kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat 63. Okey. Ayat 63. Ustaz, ada berkaitan dengan surah Al-Imran ayat ke 190 tu kan? 90. Kan? Okey Kak. Dia sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan juga pada pertukaran malam siang menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini salah satu pada ulil albab juga Ustaz ya. Betul Kak. Relate lah antara ayat Al-Furqan tu 62 dan juga ayat 160 ni. Ya, dan Nabi SAW baca ayat-ayat itu selepas Nabi bangkit daripada tidur. Betul. Cuma kita sajalah yang tidak mengambil sedikit waktu mengenangkan malam, mengenang datangnya siang. So kita ubahlah pendekatan kita supaya kita dapat rasa kewujudan Allah itu pada setiap kejadian-kejadian dia. Ini ada panggil ayat-ayat kauniyat. Baik, berikutnya kita teruskan dengan kumpulan ayat 63 sehinggalah ayat nombor
76. Dan nanti kita jadikan ayat 77 sebagai penutup. Okey, ayat 63 ni biasa ada disebut selalu dengan istilah apa? Ibadur Rahman. Okey, saya ada kongsikan nota Ibadur Rahman, tapi nota ni saya mohon maaf lah sebab dia nota lama sangat. Nota yang dah lama. Jadi ada banyak kekurangan lah. Nota tu pun style lama, style tua-tua buat nota macam tu lah. Dan ni nota ni. Ibadur Rahman. Nampak tak saya paparkan tajuk? Ibadur Rahman. Hamba kepada Allah Ar-Rahman. So, semua sekali ada berapa slide ni? Semua sekali ada 90 slide. Tuan-tuan boleh rujuk. Dia bermula ayat 63 sampai ayat nombor... Kejap. Sampai ayat nombor 76. Sampai 76. Tentang Ibadur Ar-Rahman. Okey. Boleh kita teruskan dengan Ibadur Ar-Rahman. Okey. Kita bacakan dulu ayat yang pertama. Ibadur Rahman. Siapa boleh baca ayat 63? Ibadur Ar-Rahman. Ayat 63 Ustaz. Ya. Puan apa ni? Puan Saya Zaitun ni? Saya bacakan. Ha? Ya, saya. Okey, silakan Ya, Puan saya. Zaitun. Ayat yang pertama. Ayat yang 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Okey. Terjemahan ayat. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan Okey. apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Okey, panjang terjemahan dia. Puan Zaitun guna terjemahan mana ni? Terjemahan? Saya guna telefon, dalam telefon. Oh, Masya Allah. Terjemahan telefon ya. Oh, dia punya dia masuk telefon. Okey, cantik. Terjemahan dia insya-Allah boleh. Terjemahan dia tidak larilah, kenalah. Okey. Sebab ini dia yang senang nak dibawa ke Hulu Pilih, Ustaz. Kalau tidak saya ke mana-mana saya bawa ke Hulu Pilih kan. Alhamdulillah. Okey, boleh. Tapi kalau dalam telefon tu boleh rujuk tak muka surat? Sama macam mushaf, tak sama kan? Muka surat 365 sama. Oh, sama. Oh, dia macam dia guna apps apa tu? Tak tahulah pula saya. Benda dah ada telefon, Ustaz. Tak jadi guna. Okey, betul lah. Okey, betul. Kalau dalam mushaf, maknanya kalau kita rujuk Quran yang bercetak, hard copy tu, memang dia muka surat 365. Betul. Dalam Quran tu, dalam yang puan tengok kat handphone tu, dia berada pada baris yang keberapa tu? Dia berada di baris yang ke-6 dari bawah. 6 ke bawah, yang ke-10 lah. Dari atas 10. Betul lah tu, betul. Betul lah. Yalah, dia saya tanya ni sebab standard dia memang macam tu lah. Kalau muka surat dia sama 365, maknanya muka surat itu dia akan mengandungi 15 dia akan mengandungi 15 baris. Ya. Dan itu dia standard. Okey, betul lah tu. Sebab ada setengahnya yang guna handphone, dia cari-cari muka surat tu dia tak jumpa. Tapi alhamdulillah kalau macam tu samalah. Sebab saya dah selalu gunakan, jadi dah biasa. Tak apa. Buka payah jauh ni kan besar kan. Ya. Sebab kenapa kita selalu menyebut muka surat? Sebab kadang-kadang kita cepat sikit lah kan. Nak cari sekadar nombor surah mungkin tak jumpa. So, kalau ada muka surat ni dia senang lah. Okey. Dalam ayat yang Puan Zaitun baca tadi tu, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita menemukan
perkataan yang awal-awal ayat itu wa ibadur rahman, dan hamba. Ibad tu adalah hamba. Okey, abdun, seorang hamba iaitu ibad, dan hamba kepada Allah Ar-Rahman. Okey. Dalam ayat ni kita jumpa kalimah ibadur rahman. Hamba kepada Allah Ar-Rahman. Okey, daripada ayat inilah maka kebanyakan para ulama dia kata ayat tu tentang ibad Ar-Rahman. Okey. Sebelum kita menyebutkan senarai ciri-ciri ibad Ar-Rahman, kita kena dapatkan dulu maklumat tentang munasabah penyebutan ibadur Rahman pada ayat 63 ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okay. Masih ingat tak? Sebelum ini kita ada menyebutkan tentang nama Allah Ar-Rahman. Dekat mana kita pernah jumpa nama Allah Ar-Rahman? Dekat-dekat dengan ayat muka surat yang sama, 365 ni. Dekat mana ayat yang Allah menyebut tentang dia tu Ar-Rahman? Dalam surah Al-Furqan. 59 Ustaz. Apakah? 59. Ya, ayat nombor 59. Okey, kalau kita tengok ayat nombor 59 yang kita telah pelajari sebelum ni, ayat nombor 60 ke ayat nombor 60. Okey, ayat nombor 60 dengan juga ayat nombor 9 pun ada, 59 pun ada, ayat 60 pun ada. Okey. Kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya, Allah memerintahkan kepada orang Arab musyrikin ni supaya mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, betul tak? Tetapi mereka tak mahu sujud kepada Ar-Rahman. Mereka mempertikaikan nama Ar-Rahman itu. Jadi, bukan sekadar mereka mempertikaikan nama, perintah supaya sujud kepada Ar-Rahman ini telah menyebabkan mereka ini bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bertambah jauh tu bermakna mereka sombong, mereka tidak mahu sujud kepada Ar-Rahman, tak mahu tunduk, tak mahu patuh, tak mahu solat, seperti mana kita menerangkan maksud sujud sebelum ini. Apabila datangnya ayat 63, maknanya ayat 63 ini adalah lawan kepada ayat nombor 60. Lawan tu maksud dia pasangan dia. Pasangan ni maksud dia pendekatan Al-Quran, kalau Allah menyebutkan ada satu kumpulan yang tak mahu sujud, yang tak mahu tunduk kepada Allah, maka Allah akan menyebutkan lawannya, ada hamba Allah yang memilih untuk dia tunduk kepada Allah. Mereka ni siapa? Mereka ini adalah Allah panggil mereka dengan gelaran ibad Ar-Rahman. Okey, ibad Ar-Rahman. Okey. Sebelum kita menyenaraikan, saya nak tunjukkan tuan-tuan nota, kalau boleh. Ini nota lama tapi bolehlah guna sebagai salah satu daripada rujukan. Okey, mari kita lihat dahulu tentang perkataan ibad, hamba. Tentang hamba. Kenapa dalam ayat ini Allah sebut selepas perkataan ibad, dia menyebut ada namanya Ar-Rahman. Jadi hamba ini sebenarnya macam mana kategori dia? Okey, lihat dalam note saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tengok hamba tu apa. Okey, yang pertama, kalau kita sebut hamba kepada Allah ni, dia ada dua. Ada dua. Okay, ada dua kategori. Yang pertama adalah hamba dari sudut rububiyahnya. Maksudnya, hamba dari sudut Allah ciptakan semua manusia. Itu jenis hamba yang pertama. Hamba yang pertama ini
pangkat hamba ni, gelaran hamba ini, yang pertama ini dimiliki oleh semua manusia. Sama ada ia beragama Islam ke, dia kafir ke, dia salih ataupun dia talih, dia jahat, semua orang ada pangkat hamba. Okey. Jelas ya? Kata yang ni saya ambil ulasan daripada tafsir As-Sa'di, ada kata Sa'di, ada kata Sa'di, merujuk kepada hamba Allah yang Allah cipta dan Allah atur. Jadi tak ada mana-mana manusia ni, melainkan semua orang ada gelaran hamba. Okay, itu kategori pertama. Kategori kedua hamba adalah, okay, kita tengok dulu dalil ya, dalil untuk kategori pertama. Okey, dalam Al-Quran, kalau rujuk dalam surah Maryam, ayat nombor 93, bagi surah Maryam, ayat nombor 93, kita akan menemukan Allah memanggil. Allah kata apa di hari akhirat? Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah kata, tidak ada sesiapa pun, dia ni duduk di langit ke, berada di langit ke, dia berada di bumi ke, melainkan semua tu nanti akan datang bertemu Tuhan yang Maha Pemurah sebagai hamba. Dia pun tak perkataan abdan, hamba. So ayat 93 ni menunjukkan bahawa semua makhluk Allah, dia malaikat ke, dia manusia ke, manusia tu siapa saja, tak kira apa status dia, keimanan dia dan sebagainya, nanti semua datang kepada Allah sebagai hamba. Itu kategori nombor satu. Kategori yang kedua, kita lihat. Kategori yang kedua adalah hamba dari sudut pengibadahan. Yang kedua ni penghambaan dari sudut uluhiyahnya. Maksudnya dari sudut pengibadahan. Ini adalah penghambaan para nabi dan para walinya. Apa maksud dia? Inilah yang dimaksudkan di sini. Di sini ni maksud dia, ayat 63 ni, Ibadur Rahman tu adalah merujuk hamba kategori yang kedua, iaitu hamba yang benar-benar menunjukkan sifat kehambaan dia kepada Allah. Kita ni ada Tuan. Tuan kita adalah Rabb, adalah Allah, Tuan kita. Jadi kalau Tuan kita minta kita buat apa-apa, kita taat, kita dengar. Kan? Itulah sifat kehambaan. Sebab kita hamba. Hamba tak boleh lawan. Hamba tak boleh tidak patuh. Hamba tidak boleh, sebab dia kena terima apa saja. Okey. Oleh kerana itu, kata Imam, kata Syekh Sa'di, Allah menyandarkan abdun, kalimat abdun tadi, kepada namanya Ar-Rahman. Okey. Kepada namanya Ar-Rahman sebagai isyarat tanda mereka telah mencapai kedudukan hamba dari sudut apa? Dari sudut ciri yang kedua, dia benar-benar menunjukkan pengibadahan kepada Allah. Okay, jadi kita duduk kategori yang mana? Yang pertama tu tak ada orang yang kata dia tak adalah. Semua orang masuk kategori yang pertama. Tapi kategori kedua ni, betul ke kita ini benar-benar menunjukkan kehambaan kita kepada Allah? Hamba ni dia ada kaitan dengan perkataan ibadah. Jadi orang yang beribadah ni sebenarnya adalah orang yang menunjukkan kehambaan dia kepada Allah. Tapi hamba ni dia lebih lagi lah, lebih mendalam lagi. Baik, jelas tuan-tuan untuk perkataan hamba di sini? Okey, so Ibadur Rahman ni adalah hamba jenis yang kedua. Okey, kemudian
kita lihat yang ini pecahan dia lah daripada ulasan tadi itu, hamba pada penciptaan, hamba dari sudut pengibadahan. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey. Kita lanjutkan. Kejap. Okey. Okey, sekarang kita nak masuk kepada sebelum tu. Okey, ayat tu kita jumpa perkataan ibad kan? Ibad ya, ibad. Okey, begini. Dari sudut kehalusan ayat Quran ni, kalau kita jumpa perkataan ibad, sebenarnya perkataan ibad ini memang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maksudnya kalau kita tak jumpa perkataan Ar-Rahman pun, selepas ibad tu, kalau tak jumpa perkataan, kita tak jumpa perkataan Ar-Rahman pun, kalimah ibad itu sendiri menunjukkan hamba yang jenis hamba yang salih. Kalau hamba yang tak soleh, Allah guna abid. Allah guna abid. Kalau hamba yang soleh, Allah guna al-ibad. Dia ada alif lepas huruf ba. Kalau hamba yang soleh, dia ada huruf alif lepas huruf ba lah, macam ibad. Kalau hamba yang tak soleh, lepas huruf ba dia ada huruf ya. Abid. Kalau yang soleh, alif. Ibad. Huruf alif kan dia tegak kan? Huruf alif ni gagah. Tegak alif. Kalau ya kan dia bawah. Okey, besok saya akan kongsikan nota tentang penggunaan kalimah ibad dengan penggunaan kalimah abid di dalam Al-Quranul Karim untuk menunjukkan penggunaannya di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kalau dah jelas, kita lanjutkan sikit lagi. Ada waktu lagi kan? Tak perlu terkejar-kejar nak ambil anak pergi dari betul. sekolah. Sebab dah cuti kan. Lama sangat pun susah juga anak-anak nak cuti. Kan, using juga ni. Nak cuti Betul, ni tak ada pengisian. Takkan kita nak cakap dekat dia je kan. Saya duk pada using kan kalau cuti sekolah. Memang saya sangat using. Ya, Ustaz. Anak-anak kan. Okey. Tak apa, moga Allah pelihara mereka. Okey, dah selesai. Okey, sekarang kita nak pergi kepada ciri-ciri hamba ibadur Rahman. Okey, selama ni siapa pernah sebelum ini mengikuti kelas-kelas ke mana-mana pengajian tentang ciri-ciri ibadur Rahman? Ada berapa? Berdasarkan ayat 63 sampai 76 tu. Ada 8, Ustaz. Oh, ada 8. Muncul-muncul dah sebut 8 dah. Okey, tak apa Kak. 8 Okey, sebelum ni, okey 8. Okey. Ada setengah, pernah dengar tak kata 10? Tuan-tuan pernah beli buku, salah satu buku yang baik, kita boleh rujuk Ibadur Rahman ni karangan Dr. Salihah Kaswari. Dr. Salihah dia tulis buku tentang Ibadur Rahman. Saya baru beli minggu lepas. Dr. Salihah Kaswari kan. Kenal Dr. Salihah ni, dia masyhur, dia terkenal. Dr. Salihah, Dr. Salihah. Dia ada tulis tentang Ibadur Rahman. Saya nak tunjuk. Nampak tak? Nampak tak buku ni? Ya, nampak Ustaz. Buku ni. Ibadur Rahman. Memang cetakan Rami lah. Saya baru beli lepas. Saya pergi sempat saya ke Rami. Saya borong beberapa buku. Okey, Ibadur Rahman. So, buku ni dia bagus. Jadikan sebagai bacaan yang lebih terperinci kerana Dr. Salihah, beliau sebenarnya menghuraikan lagi. Buku ni sebenarnya daripada buku kitab Arab. Dia ada satu tulisan oleh Sahibul Fadilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. So Dr. Salihah dia ulas lagi dalam buku tu. So boleh dapatkan. Saya terlupa nak maklumkan pada tuan-tuan perempuan. Ini buku ni Okey. Kalau baca dalam tulisan Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badr Hafizahullah ni,
beliau menyenaraikan ada 10 ciri-ciri ibadu ar-Rahman. Okey. Dalam nota yang saya berikan kepada tuan-tuan dan perempuan tu, nota bentuk PowerPoint tu, kalau saya rujuk dalam taksir Wahbah, beliau menyenaraikan ada kalau yang saya tulis tu ada 12. Tapi kalau saya rujuk ada kitab lain, dia menyenaraikan sampai ada as-sifatur rabi'atu asyarah, ada 14. Sebenarnya dia lebih kurang sama je, cuma pecahan ayat tu. Ada satu ayat tu dia gabung 3 sekali. Ada ulama dia pecahkan. Saya rasa yang terbaik kita gabung semua. Saya rasa terbaik kita senaraikan dia 14. Lagi senang nak faham. Dekat dalam nota yang saya berikan tu, itu nota ringkas saja tuan-puan ya. Untuk tambah-tambah saja ada 12 lah. Tapi nanti kita kongsikan lagi, kita cuba jadikan dia sebagai 14. Cuma dia nak jadikan ayat 63 sampai 76 ni ada 14 sifat, 14 ciri. Okay, kita tengok dalam nota yang saya ada kongsikan. Okey, ciri yang pertama. Okey, nampak tak ciri yang pertama? Okey, ciri yang pertama, sifat yang pertama adalah at-tawadhu'. At-tawadhu' wa ta'atu lillah, iaitu tawadhu', iaitu merendah diri. Itu sifat yang pertama yang ada pada ibadur Rahman. Okey. Ayat dia ayat 63 lah. Okey, nanti kita kupas. Okey. Kemudian ciri yang kedua adalah ciri lemah lembut dan akhlak yang baiklah. Ciri kedua tu lemah lembut dan berkata yang baik ni, maksudnya lemah lembut dan berkata baik ni kita boleh letakkan di bawah tajuk akhlak yang baiklah. Lemah lembut tu maksudnya adalah al-hilm, maksudnya lemah lembut, dan tu takut nanti pecah dua kan. Maksudnya kita boleh kata nombor 2 tu kalau nak mudah je adalah macam yang kedua ni, maksudnya adalah nak kata macam mana? Yang kedua ni dia akhlak yang baik lah. Guna perkataan yang baik, cakap yang baik-baik. Itulah pada ciri yang kedua. Okay. Ciri yang kedua ni, ia berada pada ayat yang sama, ayat 63. So ayat 63 ni dia menghimpunkan 2 ciri ibadur Rahman. Lepas tu ciri yang ketiga, sifat yang ketiga adalah at-tahajjud lailan, iaitu salat malam. Yang ketiga adalah salat malam. Mendirikan salat malam. Okay. Ayat nombor 64. Ayat nombor 64. Sekejap ya, saya ni dia dah kritikal sikit, jadi takut dia mati sekejap. Bismillah. Boleh lagi ke kita tamat pukul berapa ni Kak? Pukul 4 kan Ustaz? Pukul 4 lah, dia nampak suku dah. Tak pasti dia dah. Okeylah, tak apalah. Kalau macam tu, kita kena berhentikan sekarang. Tiga yang pertama, insyaAllah besok petang, jam sama pukul 3. Kita sambung lagi, kita senaraikan dulu 14 ciri tersebut. Kemudian kita letakkan kuat, lepas tu baru kita belajar dengan lebih terperinci lah. Satu. Nanti kita adunkan, kita kombinasikan kitab-kitab ini untuk kita dapat satu maklumat yang lebih lengkap. Sebab target kita memang tahun ni kita cuba untuk buat ke semua sifat ibadur ar-Rahman. Itulah buah dia kepada tanda kita tunduk kepada Allah ar-Rahman, yang
Macam-macam dah Allah buat pada kita. Besar dah rahmat Allah pada kita. Hari ini kita belajar tentang kebaikan yang banyak Allah bagi pada kita. Jadi, mari kita jadi manusia yang semakin tunduk pada Allah dengan bentuk kita menzahirkan beribadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ada beberapa soalan, pertanyaan tuan-tuan perempuan? Rahimani wa rahimakumullah. Ada apa-apa ke Kak? Masya Allah Ustaz, sesungguhnya bila Ustaz tadabburkan ibadah Rahman ni, so sebagai bekalan lah untuk kami, kita semua lah untuk menghadapi Ramadan nanti kan, sekurang-kurangnya adalah ilmu dalam bekalan itu untuk dipraktikkan semasa Ramadan nanti Ustaz. So that's why teruja dengan tajuk ibadah Rahman ni Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah Kak. Itu juga sebenarnya yang saya pun ingin buat ulang kaji. So nota yang saya buat tu dia nota lama dan dia boleh diguna pakai lagi lah. Masih lagi valid tu. Okay, insyaAllah. Nanti kita gabungkan dengan buku yang diterbitkan oleh Rami ni. Kalau Kak boleh dapatkan, boleh berhubung dengan Abu Ilkia tu, nanti belikan untuk jemaah, boleh dapatkan. Okay. Itu saja Kak daripada saya. Ada apa-apa penambahan maklumat lain? Alhamdulillah, dengan keberadaan kita pertama sumber ilmu barulah ada berkenaan dengan ayat ke-61 dan juga ayat ke-62 tadi kan, bersyukur bergantinya silih gantinya siang dan malam itu adalah satu nikmat-nikmat kita perlu bersyukur. Dan juga pada ayat kedua tu maha berkat, perkataan berkat tadi Ustaz dah sebut pada ayat pertama lagi dah kan, jadinya ada sebab jauh sangat terlupa dah yang berkat tu Ustaz. So hari ni Ustaz ulang balik semula, alhamdulillah nak balik semula insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, jazakallahu khairah. Jadi kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.